Tanpa melengahkan masa, mari kita bermula dengan soalan pertama yang ditujukan kepada saudara Gregory. Saudara merupakan seorang penyelidik daripada Institut Khazanah. Sila bantu kami sebagai para hadirin untuk memberikan fakta-fakta tentang kemiskinan Malaysia secara am dan kemiskinan di bandar yang harus kita semua tahu. Silakan saudara. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saudari dan saudara sekalian, selamat petang. Adakah anda semua boleh lihat slide-slide saya? Okey. Boleh nampak ya? Okey. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Gabungan Marhain yang mengadakan forum untuk mengutarakan isu-isu dan cabaran rakyat dari segi kemiskinan dan perumahan. So pada petang ini saya akan membincangkan beberapa hasil kajian KRI yang berkaitan dengan isu-isu kemiskinan dengan perumahan sekali lah. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, penggunaan istilah B40 ini amat berleluasa. Istilah ini digunakan oleh ahli politik di parlimen. Ia juga sering muncul di media massa dan media sosial. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada golongan miskin. Tetapi persoalan yang saya ingin bangkitkan adalah, adakah penggunaan B40 ini sebagai penentu aras kemiskinan merupakan satu penggunaan yang baik untuk merujuk kepada orang yang miskin? Jawapannya tidak. Untuk mengetahui secara lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah scan QR code di sini untuk membaca hasil kajian kami yang dibuat 2 tahun yang lalu. Tetapi saya akan membuat ringkasan di sinilah. Isu pokok penggunaan B40 ini adalah ia merupakan klasifikasi yang dibuat hanya berdasarkan taburan pendapatan rakyat Malaysia. Caranya mudah, aturkan taburan isi rumah dari isi rumah yang paling miskin di sini kepada isi rumah yang paling kaya. Cari percentile ke-40 dalam taburan ini, and this corresponds to 4,800 yang Mahira katakan tadi. Isi rumah yang pendapatannya lebih kurang daripada nilai ini ditakrifkan dan dirujuk sebagai isi rumah yang miskin, manakala isi rumah yang pendapatannya lebih daripada 4850 adalah tidak miskin. Kita dapati bahawa ada dua faktor yang mampu mempengaruhi ciri-ciri kemiskinan yang sesebuah isi rumah ni face lah. Faktor pertama adalah lokasi. Di sini kita boleh nampak that B40 di Kuala Lumpur yang income dia 6361, ini berdasarkan tahun 2014, dia adalah T20. Dia lebih kaya daripada T20 di Kelantan, Pahang maupun Kedah. Takrifan ini tidak menggambarkan pengalaman seseorang yang miskin. Mungkin faktor kemiskinan bandar lebih berkait rapat kepada isu kos sara hidup ataupun isu pemilikan rumah, manakala faktor kemiskinan dalam kawasan pendalaman lebih berkait rapat kepada pekerjaan, pendidikan serta kesihatan. Faktor kedua adalah saiz isi rumah. Penggunaan B40 ini tidak membezakan sesebuah isi rumah yang saiznya besar berbanding saiznya yang kecil. Dia tengok income saja. Dalam contoh ini, kita ada isi rumah A dengan isi rumah B. Kedua-dua isi rumah A dengan B mempunyai pendapatan yang sama, iaitu 4,000. Therefore, they are classified as B40 lah. Persoalannya adalah, adakah isi rumah A yang saiznya 6 orang mempunyai taraf hidup yang sama dengan isi rumah B? Tentunya tidak. Sebab wang tersebut perlu diperuntukkan kepada member yang lebih banyak dalam isi rumah itu. Therefore, perbandingan antara taraf hidup isi rumah dirumitkan oleh perbezaan dalam saiz isi rumah, kebergantungan isi rumah serta lokasi isi rumah itu, sama ada dia di bandar ke di kawasan pendalaman. Satu lagi jalan penyelesaian adalah untuk menentukan aras kemiskinan berdasarkan ciri-ciri perbelanjaan isi rumah. Now, kita telah menemui beberapa corak perbelanjaan yang dapat dikaitkan kepada pendapatan isi rumah.
Hasil kajian kami menunjukkan bahawa golongan B20, hanya golongan B20 saja harus ditakrifkan sebagai isi rumah miskin sebab mereka hanya dapat memenuhi keperluan asas sahaja. Manakala wujudnya satu golongan yang besar, the next 50%, golongan M50, yang mengalami ciri-ciri of being vulnerable, di mana isi rumah dalam grup pertengahan ini terdedah kepada banyak economic shocks. Dan akhirnya hanya ada golongan T30, the top 30% sahaja yang mempamerkan ciri-ciri middle class, di mana mereka mampu melabur dalam faktor-faktor yang membolehkan mereka lebih maju dan lebih kaya lagi. So pihak kami berpendapat bahawa wujudnya dua tanda ukur economic development. Satu adalah apabila kita dapat membasmi kemiskinan, dan keduanya adalah apabila golongan middle class dalam negara ini dapat dibesarkan. So in one sense, Bang bidara, pandian bidara, produk. Ni tak ada. Sorry. So in one sense, kita kena wujudkan satu sistem di mana kita boleh membantu rakyat yang lebih miskin, tapi kita tidak harus membantu mereka menjadi isi rumah yang vulnerable. So mereka akan perpetually poor. So kita kena ada satu sistem di mana economic system ini membolehkan isi rumah menjadi to fulfill mereka punya aspirations. Dia dapat invest in their own social mobility, dia dapat insulate themselves from adverse economic risks and enjoy the better things in life lah. Okay. Baik, sekarang kita akan beralih untuk membincangkan isu-isu dalam sektor perubahan pula. Gambar raja ini menunjukkan pendekatan yang diambil oleh pihak KRI dalam menentukan sejauh manakah penglibatan kerajaan tempatan ataupun kerajaan persekutuan dalam konteks pasaran bebas. Isu perumahan ini sebenarnya kompleks. Sebab bagi sesebuah isi rumah ataupun individu, rumah merupakan satu keperluan asas. Dia adalah hak asasi manusia. Tetapi pada masa yang sama, rumah mempunyai komponen investment juga. Dan kedua-dua komponen ini adalah penting sebab dia mampu efek well-being ataupun taraf hidup isi rumah tersebut. Sebelum kita membincangkan isu kemampuan dalam sama ada rumah itu mampu milik atau mampu dihuni, kita harus terlebih dahulu membincangkan isu kecukupan iaitu adequacy dan kesesuaian suitability terlebih dahulu. Isu kecukupan dan kesesuaian merujuk kepada housing standard yang diguna pakai di negara-negara ataupun kawasan yang berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau kita merujuk kepada negara maju seperti US, Kanada dan UK, jikalau sesebuah isi rumah ini tidak berkemampuan untuk mendapatkan rumah yang mempunyai bilik yang mencukupi bagi keluarganya, ataupun kos menghuni sesebuah rumah itu melangkaui 25 to 30% of dia punya income, isi rumah itu dikira menghadapi keperluan perumahan teras yang tidak, sebab dia tidak dapat acquire housing unit that is adequate, suitable and affordable in the market. Dan dalam kes-kes ini seringkali bantuan akan diberilah. Apabila kita terlalu fokus kepada isu kemampuan di Malaysia, wujudnya risiko di mana kita mungkin lupa bahawa isu kecukupan dan kesesuaian sebenarnya lebih tinggi kepentingannya. Sebagai contoh, seperti yang Mahira pointed out tadi, jikalau anda berpendapat bahawa sesebuah kondominium yang biasa berharga 600,000 pada masa ini tidak berkemampuan, pihak developer boleh saja cadangkan agar kondominium tu dibelah dua, make smaller condominiums dan dijual pada harga 250,000 ataupun 300,000 yang memang lebih murah tapi tidak semestinya memenuhi kriteria kecukupan ataupun kesesuaian isi rumah you. Dalam membincangkan isu kecukupan dan kesesuaian, kita pun ada membuat study on PPR housing di Kuala Lumpur, and kita dapati bahawa standard perumahan kos rendah memanglah to a certain degree tidak memuaskan.
Antara dapatan kajian kami adalah standard untuk rumah kos rendah sebenarnya tidak setaraf dengan standard perumahan di swasta. Cuba anda bayangkan kat PPR kompleks, kat sebuah PPR kompleks, kita akan ada rumah yang 650 square feet size dia berbanding dengan standard perumahan yang that is outlined in CIDP. Kita boleh nampak bahawa kalau dalam kompleks PPR tersebut, kebanyakan saiz isi rumah PPR adalah dalam lingkungan 4 ataupun 6 orang dalam sesebuah isi rumah. Persoalannya, adakah ini berpatutan? Adakah pembekalan rumah untuk rakyat yang miskin, kita bekalkan 650 square feet untuk isi rumah yang ada 6 orang? Is this something that is right to be done? Standard, so kita nampak bahawa standard yang tidak menepati ciri-ciri isi rumah lah. Pada masa yang sama, dalam PPR tersebut ada juga isi rumah yang pencen. Mungkin isi rumah yang pencen tidak memerlukan saiz yang begitu besar. Dia tidak memerlukan 3 bilik dalam sesebuah rumah. Contohnya lah. Itu dari segi design. Dari segi environment dia pula, kita dapati bahawa dia sangat padat. Ada 316 unit setiap blok ada 17 tingkat. If the purata size isi rumah is 4.6, then kita anggarkan bahawa ada lebih daripada 1,400 orang dalam satu bangunan. Kita juga nampak bahawa ada masalah kebersihan dan sanitasi dan kualiti rumah dan kesihatan isi rumah ini tidak dijagalah. Mungkin ini adalah disebabkan oleh kekurangan penyelenggaraan berjadual. This is a finding that is published by KPKT juga. So anda boleh refer to their laporan jugalah. Okay. Setelah membincangkan kriteria kecukupan dan kesesuaian, ingin pula saya membincangkan pula bahawa di Malaysia ini tiada piawaian rumah yang sesuai untuk budaya dan gaya hidup penghuni. Kedua-dua jadual ini merupakan piawaian minimum yang diguna pakai di UK dan di Singapura. You see on top is UK, at the bottom is Singapura untuk HDB. Now, kami berpendapat bahawa satu masalah dalam sektor perumahan di Malaysia adalah kita mempunyai kekurangan stok rumah yang berpelbagaian jenis. Stok rumah yang berpelbagaian jenis ni adalah penting untuk membolehkan isi rumah mendapatkan rumah yang sesuai dan mencukupi pada tempoh kitaran hidup isi rumah tu, according to your life cycle. Sekiranya anda free, you can go to HDB's website, and kat website HDB dia ada mempamerkan floor plan yang berbeza-beza. So andaikan you are a single household that is just finding your first job, anda boleh mendapati satu rumah yang 2-room flexi. Mungkin dia adalah saiz kecil dan sesuai untuk penggunaan you pada masa ini. Tetapi maybe in 5 years time or 10 years time, bila you dah kahwin, ada anak, you memerlukan satu rumah yang lebih besar. Ada juga rumah yang 4-room apartment or 5-room apartment yang sesuai dan that is suitable for your use at that time. Now di Malaysia ni nampaknya kita ada satu size isi rumah yang standard dan diguna pakai for all the units in the apartment. There is no variation. So stok rumah ni kita tidak jumpa kepelbagaian jenis, and it is strange lah, to be frank, why this is so. Okay. Now, setelah membincangkan isu berkaitan dengan kesesuaian, kecukupan dan kualiti, now kita akan membincangkan trend affordability pula. Now, if you can see, bagi seseorang individu, pembelian rumah ini merupakan satu keputusan yang amat kritikal lah, dan wujudnya banyak implikasi ke atas kesejahteraan pemilik rumah. Ada orang yang boleh jatuh miskin akibat beli rumah. Bila seseorang membeli rumah yang jauh, sebab
pembelian rumah ini adalah jauh lebih mahal daripada benda-benda biasa yang kita beli tiap-tiap hari, dan ia memerlukan pinjaman bank yang sangat lama. Pada masa ini dia adalah 35 tahun. Sekiranya anda melihat ciri-ciri loan agreement di sini ataupun mortgage parameters yang tertera di jadual ni, kita boleh perhatikan bahawa tempoh bayaran pinjaman yang dinikmati pada masa ini telah pun dipanjangkan dari 10 ke 15 tahun sejak 40 tahun dahulu hingga ke 35 tahun pada tahun 2010. Nisbah perumahan pinjaman perumahan juga dinaikkan, the LTV value, dari 80% hingga ke 90%. Perubahan ini sememangnya dapat memudahkan seorang pembeli untuk mendapatkan pinjaman, dan beban bulanan terhadap si peminjam pun rasanya lebih berkemampuan. Tapi adakah liberalisation of financing ini mempunyai kesan yang indirect terhadap pasaran perumahan di Malaysia? Dan kita rasa mungkinlah there is some preliminary evidence of that. Sekiranya anda perhatikan carta di sini, dari 1988 hingga ke 2010, harga rumah naik pada CAGR of 5.2 kalau kita bandingkan dengan inflation more or less 2.8. Dan kenaikan harga ini adalah satu perkara yang expected lah, tidak luar biasa. Namun pada tahun 2010 di mana perubahan ini berlaku, harga rumah naik mendadak pada accumulated annual growth rate of 7.2. Dan sejak kebelakangan ini, wujudnya juga cadangan dari pelbagai pihak untuk memanjangkan tempoh sesebuah pinjaman perumahan dari 35 years ke 40 years ataupun 60 tahun. Pemanjangan tersebut memang akan mengurangkan beban bulanan si peminjam, tetapi adakah ini bermakna rumah yang berharga 600,000 ni yang kita kira mahal lah, tiba-tiba akan menjadi mampu milik hanya sebab kita make financing easy? So di sini saya rasa we stand at the crossroads lah, where kita kena membuat decisions on how to make housing more affordable untuk rakyat. Tapi adakah you want to make housing more affordable for rakyat today at the cost of future generations? Itulah persoalan yang saya ingin leave hanging. Saya tidak akan membincangkan jalan penyelesaian buat masa ini, but maybe we can talk about it later based on the questions that is asked. I think I will stop here.